أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 52, baris yang ketujuh daripada bawah. Baris yang ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Beriman dengan Rasul dengan jalan ijmal. Itu tajuk dia. Beriman dengan Rasul dengan jalan ijmal, dengan jalan ringkas. Dengan jalan ijmal, dengan jalan ringkas. Maka wajib beriman dengan ada segala rasul dan segala anbiya, segala rasul dan segala nabi. Beriman ni atas beriman atas jalan ijmal. Dia buat kurungan tu pendek. Ijmal dia buat kurungan tu pendek. Pendek ni ringkas. Iaitu wajib beriman dengan ada segala rasul dan segala nabi atas jalan ijmal. Kita i'tiqad, kita berpegang di akidah ada bagi Allah beberapa banyak, yakni beberapa ramai rusul dan anbiya alaihimussalatu wassalam. Tu doa. Beberapa banyak rusul. Jadi rusul pula. Ra, sin, lam. Atas tadi beriman dengan rasul, maka wajib beriman dengan ada segala rasul. Sini dia eja dengan rusul. Ni sebut sama dah ni. Ra, sin, waw, lam. Rasulun, seorang rasul. Rasulani, dua orang rasul. Rusulun, ra, sin, lam. Ra bagi depan, rusulun. Ni tiga rasul ke atas. Dan anbiya samalah. Nabiyun, nabiyani, anbiya. Jamak belakang tu. Nabiyun seorang, anbiya nabi. Gitulah. Rasulun seorang rasul. Rusulun makna rasul. Dia kata. Ada bagi Allah beberapa banyak, yakni beberapa ramai rusul dan anbiya alaihimussalatu wassalam.
maka wajib beriman dengan ada di sini ada bagi Allah Subhanahu wa taala, ada segala rasul dan segala nabi atas jalan ijmal, atas jalan yakni pendek, ringkas, atas jalan kasar. Mana apa ada sekalian rasul-rasul dan nabi-nabi itu adalah rasul-rasul dan nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Segala sekalian ada. Kalau bahasa kita macam mana? Sama je. Segala dengan sekalian. Kalau orang sekalian hadirin, segala hadirin, boleh gitu? Orang-orang sekalian hadirin, sekalian. Boleh kita kata segala hadirin hadirat. Dengar pelik tau. Segala hadirin hadirat. Dia ialah sekalian segala tu samalah, tapi letak tu lah. Kalau orang ni sekalian lah, kesemua, kesemua. Maknanya semua rasul-rasul hak nabi-nabi tu ramai yang dilantik oleh Allah. Kita beriman dengan semua sekali. Gitu. Kita beriman dengan sekalian semua nabi-nabi, rasul-rasul yang dipilih dan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan semua nabi-nabi. Kita beriman dengan semua rasul-rasul. Dan semua tu beriman macam mana tu? Beriman atas jalan ijmal, atas jalan ringkas. Atas jalan tafsil di hadapan. Atas jalan tafsil di muka sebelah, tajuk dia 25 rusul. Rusul 25 rusul wajib tahu dengan tafsil. Wajib tahu dengan tafsil. Kita jangan lupalah pembicaraan tauhid ni, tahu tu bukan tahu ilmu saja. Tahu ilmu terjemahan ditahu, makrifah terjemahan dikenal. Kalau bicara dalam ilmu tauhid, sebut tahu ni mengetahui dan berpegang. Tu orang sebut tahu. Kalau tahu saja, hak Rasul 25 kafir pun boleh tahu. Kalau kita tengok di jadual bilangan Rasul 25, mereka pun tahu. Kalau mereka hafal, mereka pun ingat. Tapi tahu di sini makna beriman. 25 Rasul wajib tahu, wajib mengetahui dan berpegang, wajib percaya dengan tafsil. 25 tu seorang. 25 Rasul tu seorang. Dan Rasul 25 sahaja ke yang dilantik, yang dipilih dan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala? Ramai, banyak. Dan ramai banyak kan beriman ke tak? Sebab 25 je. 25 tu atas jalan tafsil, atas jalan seorang-seorang. Dah hak lain-lain tu beriman ke tak? Berimanlah. Yang lain tu yang dilantik dipilih oleh Allah, mereka Rasulullah jugalah. Mereka Nabiullah juga. Lepas tu hak sekalian hak ramai-ramai tu beriman atas jalan ijmal. Mereka semua adalah nabi-nabi, rasul-rasul yang dipilih dan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijmal, tafsil. Duk sebut sama-sama dah tu. Ijmal, tafsil. Ijmal secara ringkas, tafsil secara terperinci. Hak ramai-ramai tu kita beriman belaka. Kesemua tu adalah rasul dan nabi bagi Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita beriman atas jalan ijmal. Atas jalan tafsil barulah pergi kepada rasul 25 orang.
Dahulu kita bicara berkaitan dengan sifat Allah. Sama juga ijmal, tafsil. Secara ijmal, Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Secara ijmal, kita berpegang maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi kita berpegang sekalian sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga tu atas jalan ijmal. Atas jalan tafsil, pergilah kepada 13 sifat. Atas jalanan yang rajih, yang kuat dalil, jalanan Imam Asy'ari 20 sifat. Atas jalanan yang masyhur bagi kita 20. Jadi 13 ataupun 20 itu atas jalan tafsil. Dia gitu. Nanti kita akan pergi kepada Rasul, kepada malaikah. Beriman dengan sekalian malaikah. Malaikah makhluk Allah yang paling banyak sekali. Malaikah lah makhluk Allah yang paling banyak sekali. Kita beriman dengan sekalian malaikah. Hak makhluk Allah yang paling banyak. Berapakah bilangan malaikah? Hanya Allah yang mengetahui. Tapi kita beriman kepada sekalian malaikah secara ijmal. Secara tafsil, hak malaikah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, itulah. Malaikah hak 10, malaikah yang menanggung arash, malaikah hafazah, itu secara tafsil. Beriman dengan sekalian kitab. Banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Ada setengah menyatakan kesemuanya 104 buah. Ada mengatakan 114 buah. Tetapi yang wajib kita beriman atas jalan tafsil, Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Ijmal, tafsil. Jadi lepas daripada selesai pembicaraan berkaitan dengan aqaidul iman yang 50. Jadi selesai sebut aqaidul iman yang 50. Itu bukan jalanan yang rajih yang muktamad. Itu bukan jalanan rajih, bukan jalanan yang muktamad. Aqaidul iman yang 50. Jalanan yang rajih yang muktamad, aqaidul iman 36. 36. Hak tu hak jalanan yang rajih yang muktamad. 13 sifat. 13 sifat. Jadi kesemua sekalinya jadi 36. Hak 50 aqaidul iman tu, 50 aqaidul iman tu, hak tu jalanan sifat 20. Tapi sebagaimana kita lebih serasi sebut sifat 20 nak banding dengan sifat 13. Kita lebih serasi sebut sifat 20. Kita lebih serasi sebut aqaidul iman yang 50. Kitab Pati Paridah ni didatangkan dua pandangan tu, 13 sifat ataupun 20 sifat. Kebanyakan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang kecil, mereka tidak menyebut hak jalanan 13 sifat. Mereka hanya menyebut jalanan hak 20 sifat. Masyhur dia gitu. Jadi kitanya lebih selesa sebut sifat 20. Apabila atas jalanan sifat 20, jadi aqaidul iman, simpulan iman yang berkait dengan sifat Allah dan sifat Rasul, jadi 50. 50 aqaidul iman, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah, 41, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul, 9, 41 campur 9, 50. Selesai pembicaraan aqaidul iman yang 50, yang menjadi kewajipan hak permulaan dalam agama
mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu permulaan yang wajib dalam agama, mengenal Allah, mengenal Rasul, dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul. Secara tafsilnya 50. Jadi kita selesai bicara aqaidul iman yang 50, hak kewajipan, hak permulaan dalam agama. Mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat Allah, sifat Rasul. Sifat yang wajib pada akal bagi Allah, sifat yang wajib pada akal bagi Rasul, hukumnya kita berpegang tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat yang wajib, tentu sungguh Rasul bersifat dengan sifat yang wajib. Sifat yang mustahil pula, sifat yang mustahil ni sifat yang akal tak terima sama sekali ada di zat Allah dan di zat Rasul. Kita pun pegang hukum dia, kita berpegang tentu tak sama sekali maha suci Allah daripada 20 sifat yang mustahil. Tentu tak sama sekali Rasul bersifat dengan sifat mustahil, dusta, khianah, sembunyi wahyu dan bodoh. Kita pegang akan hukum bagi sifat, kita pegang akan aqaidul iman yang 50, permulaan yang wajib dalam agama. Selesai waktu. Jadi nak pindah pula kepada rukun-rukun iman yang lain. Nak pergi kepada malaikah, nak pergi pada malaikah, kitab, kemudian hari kesudahan. Jadi hak Allah dan Rasul itu bicara permulaan. Allah dan Rasul itu perbicaraan permulaan. Sebab walaupun beriman dengan Rasul tu, kalau mengikut susunan rukun iman duduk nombor 4. Susunan nombor 4 tu susunan Al-Quranul Karim dan susunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak beriman dengan Rasul tu duduk nombor 4. Al-Quranul Karim hak kita duk baca lepas sembahyang tu lah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wa rusulih tu yang keempat. Apabila ditanya akan Nabi SAW berkaitan dengan iman oleh Jibril AS, Nabi pun jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, yang keempat, wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Jadi hak rasulnya yang keempat. Tapi walaupun beriman dengan rasul yang keempat, 6 rukun iman yang menjadi asas adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Yang zahirnya Islam, rukun asas kepada Islam 5 rukun. Rukun asasnya adalah 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah. Rukun asas kepada Islam 2 kalimah syahadah. Rukun asas kepada iman, kepercayaan hati, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Sebab itulah lepas bicara sifat Allah, sifat Rasul ni, sifat Allah, sifat Rasul ni terkandung pengertiannya di dalam 2 kalimah syahadah. Kita bicara lepas. Yang kita bicara aqaidul iman yang 50 ni selesai, terkandung pengertiannya di bawah 2 kalimah syahadah. Maknanya 2 kalimah syahadah tu hak zahir menjadi asas kepada rukun Islam. Pergi kepada aqaidul iman yang 50 yang berkait dengan Allah dan Rasul, itu pergi pada asas rukun iman yang 6 perkara, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Kemudian kenapa Al-Quran, kenapa hadis Nabi meletakkan beriman dengan Rasul? Yang keempat adalah huraian-huraian ulama'nya. Ada setengah kitab menyatakan bahawa susunan Al-Quran, susunan hadis Nabi, Rasul duduk nombor 4 adalah sebagaimana agama diturunkan kepada ummah. Agama daripada Allah.
Diwahyukan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawa kitab. Malaikat Jibril bawa kitab kepada Rasul. Tu. Jadi susunannya Allah, malaikat, kitab dan Rasul. Tu kata setengah-setengah ulama lah. Tetapi yang menjadi asas kepada rukun iman adalah beriman dengan Allah dan Rasul. Jadi sesat bicara hak berkaitan dengan aqaidul iman yang 50, nak bicara pula hak Rasul-Rasul ni pula. Habis hak Rasul-Rasul ni barulah berpindah kepada bicara malaikat di muka surat 55. Kemudian bicara kitab di muka surat 56. Yang akhir sekalinya bicara berkaitan dengan rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan. Rukun iman yang keenam, beriman qada dan qadar, panjang bicara di qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ke-8 dan sifat yang ke-7 dan sifat yang ke-8. Sebab pembicaraan rukun iman yang ke-6 berkaitan dengan qada dan qadar Allah adalah berkait dengan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti beriman dengan qada dan qadar Allah, rukun iman yang ke-6 sudah masuk di rukun iman yang pertama. Tetapi kenapa Nabi asingkan rukun iman yang ke-6 tu? Walaupun ada riwayat Nabi menyebut 5 sahaja. Ada riwayat hadis Nabi menyebut iman ni antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Pak je, 5 je. Ada riwayat Nabi menyebut iman adalah antuk minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari kesudahan. 5 je, tak ada yang kena. Jadi macam mana pula ada riwayat Nabi hanya menyebut 5 saja rukun iman? Dah beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan qada dan qadar sudah masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Fatih Faridah kitanya, panjang bicara qada dan qadar adalah di sifat iradah, sifat yang ke-8. Tapi bicara rukun iman ke-6 bicara kudrah dan iradah. Yang mana dalam kitab Fatih Faridah ni lengkaplah pembicaraan ke-6 rukun iman. Sebab ada terkadang kitab-kitab tauhid yang pendek ni dia hanya membicarakan aqaidul iman yang 50 sahaja, tamat kitab. Dia hanya membicarakan hak permulaan yang wajib pada agama sahaja. Beriman dengan Allah dan Rasul, dengan bahawa beriman dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Selesai 50, tamat kitab. Kitab Fatih Faridah lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman. Tapi sebelum nak pindah pada rukun iman yang lain, nak selesai dahulu hak beriman dengan Rasul, hak rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat, beriman dengan Rasul. Jadi beriman dengan Rasul ni 2 jalan. Satunya jalan ijmal, satunya jalan tafsil. Maka wajib beriman, ni jalan ijmal, dengan ada segala rasul-rasul dan segala nabi-nabi atas jalan ijmal, jalan pendek. Iaitu beriman dengan ada segala rasul dan segala nabi atas jalan ijmal ni kita i'tiqad. Beriman, beriktikad sama je lah. Beriman, beriktikad sama. Kita beriman dengan Allah dan malaikat, kita beriktikad dengan Allah dan malaikat, dia samalah. Beriman ni percaya hati,
I'tiqad ni berpegang di hati. Samalah. Percaya di hati bab iman ni percaya yang putus lah. Percaya yang putus. Bukan maksud percaya macam kita duk cakap biasa tu. Kita duk cakap biasa, kita cakap percaya. Hak anak seorang ni memang kita percaya. Kita cakap gitulah. Hak anak seorang ni memang kita percaya. Hak ni tak percaya mana ni? Hak ni kita percaya. Tapi percaya-percaya pun kita ambil perhatian juga. Kita tengok-tengok juga. Sebab apa? Budak sekarang dah kata percaya 100%. Tak semestinya. Ada pun percaya dalam bab pembicaraan iman. Itu percaya sepenuhnya 100%. Itu iman. Percaya sepenuhnya. Percaya sepenuh tu dia panggil i'tiqad. Berpegang kejap di hati. Dia sama je lah antara beriman dengan beriktikad. Iaitu kita i'tiqad ada bagi Allah beberapa banyak, beberapa ramai rusul dan anbiya alaihi mussalatu wassalam. Ramai nabi-nabi dan rasul-rasul bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hak ramai-ramai tu kita beriman, beriktikad atas jalan ijmal. Ijmal tafsil, ijmal tafsil. Ada orang tu dia kata selama-lama ni dia kata tak pernah dengar pun perkataan ijmal tafsil. Lepas belajar tua-tua ni lah dia kata ijmal tafsil. Lepas tu kekok dah nak sebut, dia tanya dia, tak kekok dah. Ijmal tafsil. Sebab apa? Dah berapa kali ulang ijmal tafsil. Tapi dia kata selama-lama ni tak pernah pun dengar perkataan ijmal, perkataan tafsil. Tak pernah dengar. Tapi berimannya macam mana? Beriman tak dengan Rasul 25? Berimanlah ianya Rasulullah. Kemudian beriman hanya Rasul 25? Tanya balik. Mungkin dia kata ijmal tafsir ni tua-tua ni barulah belajar. Alhamdulillah lekat mulut dia kata. Ijmal tafsir lekat mulut. Ingat memang ingat, tapi biasa duk sebut ijmal tafsir. Tapi masa dahulu tak pernah dengar perkataan ijmal tafsir. Tak pernah dengar, tak pernah dengar tu, wallahu alam lah. Mungkin perkataan tu hak Arab. Mungkin makna tu diajar dah. Bertanya balik, beriman dengan Rasul 25? Berimanlah. Waktu kita ngapa ada budak ke Rasul 25. Jadi sekarang ni hanya beriman Rasul cukup-cukup 25. Dah. Ramai lagi Rasul. Tu. Ya tu. Dah beriman tak dengan ramai lagi Rasul tu? Beriman dah Rasul. Dah apa beza dengan beriman dengan Rasul 25? Macam setakat tu je Rasulnya. Tiba-tiba dia tanya, setakat 25 je Rasul yang kamu beriman? Dah ramai Rasulnya. Dah beriman ke tak ramai tu? Beriman. Beriman macam mana? Berimanlah. Macam mana? Berimanlah. Tak tahu nak cerita. Itu ijmal lah, tak nak sebut pun. Maknanya walaupun tak pernah sebut, tapi beriman cukup lah. Bezanya hak Rasul 25 ni sebut je mana nama. Sebut je. Lut ni duduk sini dah. Rasulullah Lut tu. Ilyas ni duduk sini dah. Rasulullah Ilyas tu. Ilyasa ni duduk sini dah. Ilyas tu Rasulullah, Zulkifli Rasulullah, Syuaib Rasulullah. Ini saya biasa sebut nama-nama hak Quran disebut. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam tu, tu duk cerita semua tu. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman. Tu dia sebut semua tu. Nabi Daud ada sebut semua. Zakaria, Yahya.
Hak jarang-jarang ni Lut mana pula? Takut gitu Lut tak Lut tikang ke? Siap lah. Mana jarang disebut. Maknanya bila sebut je beriman inya Rasulullah. Hak tu hak 25. Dah kata ramai lagi tu. Ramai lagi tu beriman juga. Dah beriman macam mana? Tak nak jawab. Ya dah tu. Beriman atas jalan ijmal. Dia tanya balik. Malaikah Jibril Mikail beriman? Beriman Malik Ridwan apa semua beriman belaka. Muka Nakir beriman belaka. Lepas tu malaikat hak tu je. Mana hak tu malaikat nu 7 langit tu mana malaikat? Dah beriman ke tak? Beriman lah. Beriman macam mana? Macam mana beriman? Jibril Mikail beriman. Hak malaikat ramai-ramai tu beriman. Apa beza beriman dengan Jibril Mikail dengan beriman malaikat ramai-ramai? Tak boleh nak cerita. Tapi maknanya dia beriman dua jalan. Hak 10 malaikat ni beriman secara tafsil. Hak ramai tu beriman gitu. Cara mana? Tak nak jawab. Beriman dia kata. Tu ijmal. Pada ni. Sebab dia pusing juga. Sebab ijmal tafsir tua-tua baru belajar. Yelah baru belajar pandai sebut. Tapi dalam bab iman tak pandai sebut pun. Ni dah hati pandai cerita. Sebab bila usul tanya, walaupun tak pernah dengar ijmal tafsir tu baru dengar, beriman dua jalan juga. Beriman dua jalan. Secara ijmal, secara tafsil. Cuma tak pandai nak perici, jadi macam tak kemah lah. Kena kemah lah pula. Takut Rasul 25 cukup-cukup tu mana ada lebih lagi dah. Malaikat 10 tu je mana ada lebih lagi dah. Tu siap. Macam juga sifat Allah 20 tu je sifat Allahnya. 20 tu sifat Allah. Dah lah, tak ada sifat lain. Tu tak luluhlah pegangan seumpama tu. Tapi tak pernah jumpa lagi. Tak pernah jumpa lagi lah. Walaupun dia ijma tafsir tu kemudian tak pernah jumpa lagi. Rasul cukup-cukup 25, malaikat cukup-cukup 10 tu je. Sifat Allah cukup-cukup 20 tu je, tak pernah jumpa lagi. Tapi kalau hak sifat Allah 20 je tu adalah. Tu ada. Kan tak pernah jumpa ada tu. Tu sebenarnya jumpa. Sebenarnya jumpa orang belajar sifat 20, dia hanya dia berpegang sifat Allah 20 cukup-cukup. Tak ada. Habislah. Tapi kita kena kemahlah. Ijma tafsir kena sebut molek. Kita nak ajar ke anak-anak kita kena sebut molek. Yang kamu duk bilang rukun iman, beriman dengan sekalian malaikat, sekalian kitab, sekalian Rasul, itu ijmal. Kita kena ceritalah. Beriman dengan sekalian ijmal. Hak satu-satunya barulah hak macam ada ajar. Hak ada di kertas malaikat 10, kitab 4, Rasul 25 kan ada kan? Hak di kertas ni, kertas panggil kertas apa tu? Kilat tu lah. Poster. Poster panggil tau. Di poster tu kan ada kan. Beli lepas tu tepek ke bilik budak-budak biar dia ngapal waktu. Waktu tu tafsir tu. Malaikat 10 tu tafsir, kitab 4 buah tu tafsir, hak Rasul 25 pun tafsir lah. Kita biar perjelaskan. Jangan tak tahu je pakai ni. Tapi mujurlah di iman, di akidah tu. Okey. Tapi tua-tua baru dengar ijma' dan tafsil. Kitab Fatih Faridah ni bukan kitab yang besar mana pun. Bukan kitab yang besar mana pun. Jadi beriman atas jalan ijmal. Kita i'tiqad ada bagi Allah beberapa banyak, beberapa ramai Rasul dan Anbiya alaihimus salatu wassalam. Hak 25
wajib tahu atas jalan tafsil. Kemudian dah ramai Nabi Rasul ni, ramai mana sebenarnya? Hak 25 tu atas jalan tafsil. Hak jumlah semua. Dah kata ramai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ramai mana jumlah dia? Dah ramai 25 atas jalan tafsil. Atas jalan ijma' ramai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ramai mana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni? Dan kaul yang sahih, kaul yang kuat dalil, tidak dihingga akan mereka itu dengan bilangan yang tertentu. Tak usah letak jumlah. Maksud dia gitu. Dan kaul yang sahih, pandangan ulama yang kuat dalil, yang muktamad, tidak dihingga akan mereka itu akan rusul-rusul dan anbiya alaihimussalatu wassalam dengan bilangan yang tertentu. Faham? Tidak dihingga akan mereka itu rasul-rasul dan anbiya dengan bilangan yang tertentu. Bilangan 100,000 ke 200,000 ke, dah. Tidak dihinggakan. Mana pun tidak dihinggakan? Tidak disakatkan, gitu. Tidak dihingga, tidak disakatkan. Lepas tu ramai, gitu sudahlah. Lepas tu ramai mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman secara ijma' ramai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ramai mana? Serah kepada Allah. Kita jangan letak bilangan yang tertentu. Jangan kita hinggakan. Jangan kita letak jumlah. Itu pandangan yang sahih, pandangan yang kuat dalil, pandangan yang muktamad. Jadi hak kita biasa dengar 124,000 orang, dia akan cerita di bawah. Itu bukan pandangan yang rajih, bukan pandangan yang muktamad, tapi yang masyhur bagi kita. Tapi pandangan yang sahih, yang kuat dalil, yang muktamad, tidak dihingga akan mereka itu dengan bilangan yang tertentu. Seperti dihingga dan dikatakan anbiya itu 124,000 dan yang jadi Nabi 313 orang. Tidak dihingga, seperti dihingga dan dikatakan. Hak ni hak dihingga dan dikatakan. Pada ni yang sahihnya, yang muktamadnya, tidak dihinggakan akan mereka itu dengan bilangan yang tertentu. Jangan letak jumlah lah. Serah kepada Allah Ta'ala. Tidak dihingga ni seperti dihingga dan dikatakan. Ini contoh kepada jikalau dihinggakan. Pandangan yang sahih, pandangan yang muktamad, tidak dihinggakan. Seperti ni bukan contoh bagi tidak dihinggakan. Ini contoh dihinggakan. Ini contoh dihinggakan. Di pas juga ayat kita ni, dia kadang-kadang didatangkan contoh yang sebalik. Bukan contoh perkara tu, sebaliknya. Jangan hingga. Kalau hingga seperti mana? Didatangkan contoh hak sebalik. Ada ni. Didatangkan contoh hak sebalik. Sekarang pandangan ulama yang sahih, yang muktamad, tidak dihinggakan, tidak disakatkan. Seperti ini nak datangkan misal yang hingga, bukan yang tidak dihingga. Ini pandangan dhaif. Seperti dihingga dan dikatakan oleh setengah ulama. Seperti dihingga dan dikatakan oleh setengah ulama. Apa yang ulama ni kata? Anbiya itu 124,000 dan yang jadi rasul daripada 124,000 anbiya itu 313 orang. Gitu.
Hak ni hak setengah ulama, tapi masyhur kita dengan pandangan ni. Jadi nabi-nabi ni semua sekalinya 124,000. Daripada 124,000 tu naik pangkat rasul 313 orang. Daripada sekalian nabi-nabi 124,000 orang. Dia gitu. Sebab rasul pastilah nabi. Sebab 313 orang rasul ni daripada kalangan nabi serama 124,000 orang. Jadi rasul pasti nabi. Nabi hok banyaknya, hok ramanya nabi saja. Naik pangkat rasul hanyalah 313 orang daripada kesemua rasul 124,000 orang. Kalau 313 orang daripada 124,000 orang tu, kalau orang sekarang bilang persen, 0 berapa persen? Bukan 1%. Oh, kalau 1/100, 124,000 orang nabi, 1% jadi rasul, jumlahnya 1,240 orang lah rasul. Tak gitu tak, 1% tau. Kalau 1%, 124,000 orang nabi, 1%, 1% daripadanya jadi rasul. Jadi mana rasul? 1,240 orang ni 300 je. Bagi 4 pulak doktornya. Bagi 4 pulak. Dah kalau bagi 4, 0.25%. Gitulah. Bilangan kasar. Dah kalau 1%, 1,240 orang. Sekarang hanya 313 orang tu 1/4. Jadi makna 0.25%. Kena dah tu. Tu cara kasar. 0.25% je. Daripada nabi hok ramai-ramai tu diangkat pangkat rasul dipanggil. Nabi tuang tu. Rasul tuang tu. Pangkat nabi dipanggil pangkat nubuwah. Pangkat rasul dipanggil pangkat risalah. Tu pangkat. Kalau kita nubuwah ni kita akan kata, kita terjemah dengan kenabian. Kan gitu. Nubuwah kita akan terjemah dengan kenabian. Kalau pangkat risalah ni kita kata pangkat kerasulan. Ya tak? Nabiyun tuang tu, rasulun tuang tu. Nabiyun ni orang yang diangkat pangkat nubuwah. Rasulun orang yang diangkat pangkat risalah. Waliyun orang yang diangkat pangkat wilayah. Wali tu tuan, orang yang naik pangkat wilayah kewalian. Gitu. Pangkat kenabian, pangkat kerasulan, pangkat kenabian, pangkat kewalian. Jadi tu pangkat. Jadi sekarang ni hak Allah Ta'ala pilih dan lantik pangkat nubuwah ni ramai. Daripada pangkat nubuwah naik setangga lagi pangkat risalah 313 orang. Daripada 124,000 orang nabi yang dikurniakan pangkat nubuwah. Ada ni. Ini atas pandangan yang masyhur. Tapi pandangan yang sahih, pandangan yang muktamad tidak dihinggakan. Yang letak jumlah. Adapun hak bilangan rasul 100, bilangan nabi 124,000 orang, bilangan rasul 313 orang daripadanya adalah
datang daripada riwayat hadis yang daif. Riwayat hadis yang daif, apabila ditanya akan Nabi SAW, berapakah bilangan para nabi? Nabi berjawablah, mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan. Nabi jawab, mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan. Mana 124,000 orang. Apa ditanya pula Nabi berkaitan dengan bilangan Rasul, Nabi pun jawab 313 orang. Tapi hadis ni hadis yang daif, riwayat yang daif, bukan riwayat yang sahih. Bahkan hadis-hadis yang daif ni berkaitan dengan bilangan nabi-nabi dan rasul-rasul, bukan hanya satu hadis. Ada riwayat hadis menceritakan Rasul bukan 313, 314 hadis juga. Ada hadis daif mengatakan 315. Tu. Ada ni. Sama juga dengan bilangan nabi. Bilangan nabi ni hak 124,000 orang ni, satu pandangan ada menyatakan nabi ni, ada pandangan menyatakan nabi ni 25,000 pun ada. 25,000. Ada riwayat menceritakan nabi 25,000. Ada riwayat, ada yang menceritakan nabi ni 1.2 juta. Ramai tu. Ada orang mengata, ada kata muqatil nabi-nabi ni 1.424,000 orang. Ni. Banyak pandangan ni. Kata muqatil nabi 1.424,000 orang. Ni beberapa pandangan ni pandang daif belaka. Tapi masyhur kita ni lah 124,000 tu masyhur kita. Rasul 313. Ni. Hak dah kitab tu lah. Seketi 2 laksa 4,000. Seketi, bukan sekati. Sekati tu tahir. Bukan kati, tahir. Kaki ni. Kaki inci. 16 tahir 1 kaki. 12 inci 1 kaki. Tak? 16 dengan 12 takut tukar. Tu kan eh? 16 tahir 1 kaki. 12 inci 1 kaki. Kita tak ada dah ni. Kalau tanya budak-budak lah ni tak tahu dak tahir-tahir tau. Tahir nama orang ada lah. Bukan tahir. Tahir bukan. Itu tahir. Tapi kita tahir. Bukan tahir, bukan te, to. Tahir. Nama orang tahir. Ini tahil, L. Bukan hak kati-kati ni, bukan. Seketi 2 laksa 4,000. Seketi 100,000. Saya ada pernah dengar dan Radio Aikim disebut 100,000 seketi, 1 juta apa pun dia disebut. Adalah perkataan dia, perkataan lama. Tak tahu. Tapi memang saya dengar tu tak pernah dengar lah. Pertama kali dengar. Seketi tu dengar sama tu. Hak 100,000 tu. Sejuta. Kalau ni Melayu lama ke apa? Melayu klasik ke gitu lah. Orang kita seketi pun tak pernah dengar seketi 100,000. Sejuta dia ada panggilan dia. Dia ada. Saya pun tak ingat lah pun dia disebut. Jadi seketi 100,000, 2 laksa. 1 laksa 10,000, 2 laksa 20,000. Bukan laksa Penang tu.
Laksa tu makan pagi tadi. Laksa selesai dah, kenyang dah makannya tu. Hak tahlil 70 laksa tu lah. Tahlil 70 laksa. Kita kena ada pada diri kita ni, 70,000 tu kena ada. Ada ni. Untuk kita berhadapan dengan barzah, di kita tu kena ada 70,000 tu. Ada tak 70,000? Dia panggil tahlil 7 laksa. Ni di kita ni ada tak tahlil 7 laksa? Dah lah daripada kita mau balik. Tak ada lagi 70,000. Bila kita tahlil? Orang tua kita dulu tahlil lepas subuh. Saya duduk pondok tahlil lepas subuh 100 pagi tu guru. Kalau 100 pagi, kita boleh letak lalu dah. 100 pagi, ada 350 hari. Faham dah tu? Boleh 35,000 dah. Kena tak kira tu? Kena dah. 100 pagi, 350 hari setahun, boleh 35,000. Boleh ya? Jadi 2 tahun, boleh 70,000. Kalau 100 pagi. Tapi hak peseng kita, saya budak-budak dulu, tahlil je 10 je. Dia buat tahlil berlagu. Dia baca tu lah, ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi, Allah ya Latifu ya Wafi ya Karimu antallah. Lepas tu dia pun buat lagu, la ilaha illallah. Buat lagu 10 kali, budak orang lah dah nak dah. Kan gitu. Ke ya Latifu ya Kafi tak pandai nak sebut dah. Dah pandai nak sebut dah. Orang tua pandai lah. Kalau tanya budak-budak tak anda dah tu, ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi, Allah ya Latifu ya Wafi ya Karimu antallah. Dia hak la ilallah tu 10 kali je. Tapi dia buat panjang lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia panjang 10 kali. Kalau 10 kali 2 tahun 70,000. Kalau 10 kali 20 tahun dah, iya tadi saya kira tadi 70,000 2 tahun tu. Kalau 100 pagi, kalau 10 pagi, maknanya 2 tahun kena 20 tahun lah. Dah umur kita berapa dah? 50 dah kan? Lebih dah lah. Kalau 10 pagi 20 tahun 70,000. Dah kita 40, 50, 60 dah umur kan? Ke 10 pun tak ada. Dah bila tahlilnya ada kematian. Seminggu, 2 minggu, sebulan ada mati seorang. Kita pun tahlil lah 100 ke dia. Itu je. Oh, bila nak cukup 70,000? Bila cukup 70,000? Dah kena ada ni, kita kena ada ni. Bekal kita kena ada. Tahlil 70,000. Bila kita ada tahlil 70,000, ada seseorang meninggal, kita pun hadiah tahlil 70,000 kita kepada arwah. Kita pun hadiah. Pahala tahlil 70,000 kita pun hadiah kepada arwah. Aku hadiahkan tahlil 70,000 aku kepada arwah sianu. Tapi hak di kita 70,000 tu kena buat semula ke? Tak. Kekal di kitanya. Kekal di kita. Sebab tu kalau ada kematian mak ayah kita anak-anak lah, cukup tahlil 70,000. Kita anak-anak mustahak, anak-anak. Hak kita ajak orang lain mari tahlil tu atas masing-masing lah. Hak pentingnya anak cucu. Sebab tu tak payah niat. Anak cucu tak payah niat. Kalau menantu kena niat. Menantu kena niat. Kalau anak, kalau cucu tak payah niat. Jadi kita kena cukup lah 70,000 tu. Kena cukup. Maknanya kalau kita kata kita ada adik-beradik 7 orang. Lepas mak ayah meninggal, kita bagi. Keluarga kamu kena cukupkan tahlil 10,000. Secepat mungkin. Buat gitu. Secepat mungkin. Kalau kamu 10,000. Sekejap je.
Kita lepas tiap-tiap waktu semaya kita tahlil anak-beranak kita ni, teman jemaah anak-beranak kita pun tahlil 100 boleh 500 dah sehari. 500 dah sehari. Nak 10,000 20 hari bagi tapi kalau boleh nak secepat mungkin, secepat mungkin. Cepat mungkin lepas semaya 300 lepas mai subuh 300, lepas mai zuhur 300, lepas mai asar 300. Ni anak-beranak kita ni. Maknanya tu ada 7 beradik. Satu keluarga 10,000. Tapi sebut tadi tu 100. Okey dah 100. 100 atas orang. Bini kita, anak kita ada 3 orang. Anak kita ada 3 orang. Ada ni. Mana anak kita 3 orang, jadi kita sekeluarga 5 orang. Lepas semayang 500. Lepas semayang 500 sekeluarga. Sehari 2,500. 4 hari cukup 10,000 keluarga kita. Adik-adik kita lain pula 10,000. Secepat mungkin. Ada ni. Sebab ada riwayat menceritakan bahawa orang mukmin akan disoal selama 7 hari. Secepat mungkin. Dan tempoh tu juga. Biar selesai. Khilaf ulama, ada disoal sekali, ada kata 3 kali, ada kata 3 hari, ada kata 7 hari. Itu khilaf ulama. Jadi kita secepat mungkin. Kalau arwah hanya ada anak 3-4 orang kok, kena 20,000 sekeluarga. 20,000 sekeluarga. Satu keluarga, kau kan anak ada 3-4 orang dah. Suami, isteri, menantu kita kena niat. Anak ada 3 orang, boleh 5 orang dah. 100 lepas semayang tadilah boleh 2,500. Mana kalau 20,000 seminggu siap 7 hari siap ada ni. Biar kena gitu. Kita adik-beradik kena pakat gitu lalu dah. Ke mana? Ataupun ni adik-beradik ni anak kecil-kecil laginya. Abang tu anak besar-besar ramai pula. Cucu pun ada dah abang tu. Mana arwah ada cicit dah. Kita banyak sikit. Dah dia anak pun ada dah, cucu pun ada dah, contoh dia ramai sikit. Ni adik nak bosu ni anak baru apa orang kita nak cukup 7,000 secepat mungkin. Bagi molek. Ada ni. Itu bahagian kita dengan mak ayah lah. Kita sendiri kena cukup 70,000. Mana arwah tu kena ada 70,000. Kalau arwah ada 70,000, kita anak-anak nak buat apa lagi? Tak apalah, arwah cukup dah 70,000. Cukup dah, tak payah dah. Gitu. Apa-apanya kita banyak lagi lah. Tu orang apa? Tahlil 7 laksa. Tahlil 7 laksa. 70,000. Biar kena ada. Tiap-tiap seorang kena ada. Untuk menghadapi barzah. Yang akan menolong kita sampai kepada meniti titik yang syarat. Tapi tahlil 70,000 ni serta akidah dengan la ilaha illallah. Tahlil 70,000 ke 7 juta ke, kalau akidah ni tidak ada la ilaha illallah, tidak ada sedikit manfaat pun. Akidah tu lah. Akidah la ilaha illallah itulah kalimat tauhid, mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Ni duk sibuk bagi saka je tau. Bagi saka kena segera mungkin. Pusaka tu kena selesai secepat mungkin. Jangan tangguh-tangguh. Jangan bila nak cakap bab pusaka je, Allah, baru je mati sibuk harta dah. Dah. Memang kena segera. Tomoknya. Jelah. Pada jelah. Jelah ada panggil dah. Jelah ni. Tak ada apa-apa ni. Duk bincang bab harta pusaka. Sesegera mungkin. Ada ni. Jangan kita biarkan. Sesegera mungkin. Tapi jangan hanya duk kira harta pusaka, kena kira. Tahlil 70,000. Lepas tu kita ingat kepada arwah, kita lagilah perbanyak buat amal. Sebab amal kita pahala pada arwah.
Selagi kita tambah ingat arwah, sedekahkan banyak duit kita. Dah kita ingat-ingat lepas kita bekerja, kita nak tanggung mak ayah. Tu azam kita, mak ayah kita ni bersusah payah membesarkan kita. Azam di hati bila kita dapat kerja, kita akan tanggung mak ayah. Tanggung lah. Dah mati dah. Duit tu kita sedekah jariah lah. Tanggung dah tu. Beri tu. Berkalang tu dalam alam barzah. Ke mana? Kira mati dah. Jimat 200-300 sebulan. Dah wis sebulan 200-300. Bila mati dah, oh jimat 200-300. Banyak rancangan lain pula. Oh, jimat 200. Tak payahlah. Nak beri ke mak ayah kan kita berilah. Tak boleh beri 200 pun, beri 100, 50 ke sebulan. Tapi bukan pahala untuk mak ayah kita, pahala kita juga. Faham tak ni? Bukan kata pahala mak ayah kita, pahala kita juga, dan automatik pahala mak ayah kita. Gitu. Mana lagi kita ingat mak ayah kita, lagilah kita perbanyakkan infak. Kita nak letak nama mak ayah kita pun letaklah. Tak mau letak pun tak ada masalah. Sebab hak kita buat itu kebajikan pahala mak ayah kita automatik. Cuma orang kita ni banyak gitu. Ustaz ni derma ni untuk buat masjid ni atas nama arwah mak ayah saya. Tak apalah letak nama pun. Tapi letak dah letak, mak kita tak dapat pahala automatik. Dah kita masuk masjid ni, kita nak potong, kita ubah RM1, RM2, RM5. Tak teringat mak ayah. Itulah pahala mak ayah. Cuma orang kita ni bila banyak tu nak jadi semangat, letak nama mak ayah. Nak jadi mana? Kurang sikit sayang. Faham tak ni? Nak jadi kurang sikit sayang, kita pun gantung atas nama Allah nak beri ke mak ayah lah. Dia gitu. Walau dia ubah RM1 ke RM2, RM5 dalam tabung tu, itulah pahala mak ayah. Tak ingat pun, bukan pahala mak ayah tu, pahala tok nenek, tok nyang, tok nyuk yang kita tak kenal pun. Pahala tu sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebab apa? Kita adalah mereka yang di atas kita sampai Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Cerita waktu jual laksa tu lah, tali jual laksa. Ni 2 laksa. Seketi 2 laksa 4,000. Seketi 100,000, 2 laksa 20,000, 4,000. Jadi 100,000, 20,000, 4,000. 124,000 lah. Nabi atas pandangan yang masyhur sedikit lah. Walaupun ada berbagai-bagai pandangan yang lain berkaitan dengan berapa bilangan Nabi-Nabi. Sebab ada pandangan mengatakan, ada riwayat menyatakan bahawa Nabi-Nabi ni 313. Nabi ni 25 orang Nabi. Ada mengatakan Nabi 25,000. 25,000. Nabi 25,000. Ada yang mengatakan Nabi 1.2 juta. Kata Muqatil Nabi 1,424,000 orang. Tapi ini semua bukan pandangan yang muktamad. Pandangan muktamad tidak dihinggakan. Ramai Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang kita beriman atas jalan ijmal. Berapakah jumlahnya? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berfirman, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Tuan kata, setengah daripada mereka itu kami Allah Ta'ala ceritakan atas engkau ya Muhammad, dan setengah daripada mereka itu kami tidak cerita kepada engkau ya Muhammad. Jadi berapa jumlah? Tuan tak cerita belaka ke Nabi kita? Pada ni. Jadi jumlah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ke Nabi kita pun Allah Ta'ala cerita setengah sahaja daripada para anbiya. Dan setengah lagi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tidak cerita pada engkau ya Muhammad. Di atas abang mutamak tidak dihinggakan berapakah jumlah para anbiya dan para mursalin. 25 rusul wajib tahu dengan tafsil. Wallahu a'lam.
kitab Hidayatus Salikin, muka surat 14, baris yang kedua daripada atas. 14 baris kedua daripada atas. Hak ni hak nipis lah, hak tebal. Hak tebal cari sendiri tau. Hak nipis. Surat 14 baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sampaikan olehmu pula air itu kepada tempat tumbuh rambut yang 4. Tempat tumbuh rambut yang 4. Mana tempat tumbuh rambut yang 4? Iaitu 2 kening dan misai dan 2 bulu mata dan 2 tali tudung. Iaitu 2 tali tudung tu berbetulan dengan telinga, ini bersetentang dengan telinga hingga janggut. Ni berbetulan dengan telinga sampai ke janggut, dipanggil tali tudung. Dan sampaikan olehmu pula air itu kepada tempat tumbuh rambut yang 4. Yang mana keempat-empat tempat tumbuh rambut ni, keempat-empat ni duduk di dalam kawasan muka. Duduk di dalam kawasan muka. Iaitu 2 kening dalam kawasan muka, dan misai dalam kawasan muka, dan 2 bulu mata dalam kawasan muka, dan 2 tali tudung. Dan 2 tali tudung, iaitu berbetulan dengan telinga hingga janggut. Itu bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Janggut di situ di bawah. Janggut di situ di bawah. Jadi janggut pun di antara bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Yang mana ketika kita membasuh kawasan wuduk, muka, tangan, kaki, kita wajib basuh sekalian daging-daging yang tumbuh dalam kawasan anggota wuduk dan bulu-bulu yang tumbuh dalam kawasan anggota wuduk. Daging kena basuh, bulu pun kena basuh. Daging kena basuh, di muka, di pipi ada keluar daging lebih, wajib kena basuh. Di jari tangan ada jari lebih, bukan jari mana pun, dia hanya ada daging lebih, wajib kena basuh. Ada ni, mana-mana daging yang tumbuh di dalam kawasan anggota wuduk wajib kena basuh. Dan sekalian bulu-bulu yang tumbuh di dalam kawasan anggota wuduk wajib kena basuh. Jadi hak 4 ni, hak 4 bulu ni adalah bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Janggut dia akan cerita di bawah. Janggut dia akan cerita di bawah. Janggut dia akan cerita di bawah. Ni. 2 kening, misal 2 bulu mata dan 2 tali tudung, iaitu berbetulan dengan telinga hingga ke janggut. Dipanggil tali tudung ni. Kita dipanggil tali tudung ni, situ ada 2 situ tu. Kita satu panggil side beng. Side beng ke apa? Side beng. Satu lagi kita panggil jambang. Jambang. Jambang ada G sungguh ni, jambang. Ataupun kita panggil bau. Tak, bukan.
Bukan bau, ada panggil bau. Ni. Ni pipi ni. Dia panggil jambang ataupun bau. Hak atas ni dia panggil ni sideburn. Jadi mula daripada bertentang dengan telinga sampai ke janggut ni dipanggil tali tudung. Ni tali tudung. Arak dipanggil hak ni izar. Ini izar. Ini arid. Ini lihyah. Izar, arid, lihyah. Dia gitu. Tapi dalam kitab Jawi, hak izar tali tudung, hak arid pun tali tudung. Saibeng pun dipanggil tali tudung, jambang pun dipanggil tali tudung. Ke macam mana kita ni? Tak pernah dengar ke tali tudung? Kita tak pernah dengar ke tali tudung? Ada orang tak pernah dengar. Tak pernah dengar tu perkataan tali tudung. Cuma dalam buku, dalam terjemahan Fathul Mu'in Indonesia, izar diterjemah dengan bulu ati-ati. Izar diterjemah dengan bulu ati-ati. Indonesia dia panggil bulu ati-ati. Jambang dia panggil rambut godek. Apa ni? Biasa ada bawa Fathul Mu'in Indonesia. Izar diterjemah dengan rambut ati-ati. Ari diterjemah dengan rambut godek, iaitu rambut yang berhubung antara ati-ati dengan jenggut. Tulis jenggut. Budak angin janggut Indonesia tak boleh tak? Ni dipanggil panggil godrek dipanggil. Tapi Indonesianya izar diterjemah dengan bulu ati-ati. Kita saibeng tu lah. Tapi dalam kitab sama ada saibeng sama ada arik dipanggil tali tudung. Mula-mula saya mengajar bab tali tudung ni jadi cengang orang. Tali tudung mana pula ustaz? Ada tali tudung. Tali tudung ni tali tudung ni. Tu hak kita sebut saibeng tu. Saibeng tu bukan bahasa Malaysia. Tahu? Bahasa orang putih tau. Dalam bahasa Malaysia ke apa? Jambang, sahih jambang. Jambang kita sahih. Ni. Kau panggil jambang juga tak? Takkan hak ni panggil jambang? Ada ni. Orang perempuan tak ada ari. Ari, lihyah, jambang, janggut, orang perempuan tak ada. Misal perempuan tak ada. Tapi perempuan ada ni. Ni. Betul, panggil saibeng betul lah. Panggil saibeng. Tapi sebenarnya kalau bahasa kita panggil benda. Ni. Jambang orang perempuan tak ada. Tapi ni saibeng ni perempuan ada, lelaki ada. Cuma lelakinya tak nak pegang. Orang perempuan saibeng ni panjang sangat-sangat sepanjang rambut dia tu. Tapi nak tanyalah saibeng tu panggil apa? Sebut tali tudung orang kita cengang. Memang kita panggil saibeng. Tahu kita panggil saibeng. Itu orang Terengganu je panggil saibeng. Orang Terengganu panggil saibeng. Orang luar panggil saibeng tak ke? Kau panggil benda? Sekolah bahasa Malaysia tak lulus orang kali tau. Mesti ada bahasa standard. Mesti ada bahasa standard dia tu. Kan? Saibeng dah jumpa cari kat bandar lah. Tapi saibeng pun kena ambil perhatian molek. Orang perempuan yang bicara melepasnya itu pergi kepada tempat tahzif. Tempat tahzif kita bicara melepah. Ni kat sini ni. Kat sini. Ini tempat tahzif dan tempat andam. Sebab ada orang perempuan Arab dia akan cukur di sini supaya jadi muka di luar.
Kita orang Melayu tak ada cukur. Ni di sini ni, ni. Ini dia panggil mahalut tahzif, tempat andam. Ni mahalutan ni tempat andam. Hak di sini ni hak nak masuk ni, hak masuk. Pandangan mazhab Hambali termasuk bulu dalam muka, bukan dalam kepala, maka wajib kena buat keluar. Kita orang lelaki tak payah keluar sebab tak ada. Orang perempuan buat keluar ni. Ni buat keluar. Ni buat keluar. Ada. Mazhab Hambali. Kita mazhab Syafi'i sunat buat keluar. Tarik. Ni. Bukan bulu halus-halus di dahi, bukan. Itu panggil apa tu? Itu panggil anak rambut ke, bulu rumah ke, apa panggil? Ni hak jenis-jenis orang hak jenis bulu sikit lah. Hak jenis bulu ni kan, dia jadi macam halus-halus. Apa panggil apa tu? Bulu rumah. Apa panggil anak rambut? Apa panggil apa? Ha? Anak rambut. Tu dahi memang sahih muka. Hak ni bukan anak rambut ni. Hak ni bapak rambut. Ada ni. Anak rambut ni dipendek je. Ni panjang ni. Kalau orang perempuan panjang. Sebagaimana rambut dia panjang, maka tempat andam ni panjang lah. Hak sideburn. Sideburn pun sama. Bukan anak rambut. Bapak rambut dia panjang. Anak rambut dia tepi-tepi hak jenis orang bulu ni. Hak tu dia tumbuh di dahi kok. Muka lah dahi. Ni hak. Ni tempat atas ni. Sunat buat keluar. Buat keluar ni habis. Buat keluar. Yang hak wajibnya ni. Sideburn. Wajib buat keluar. Bulu kening tak gimana dah. Bulu misal tak gimana dah. Bulu mata tak gimana dah. Janggut lelaki hak tu sahih orang basuh. Jambang tak gimana dah. Jambangnya memang ada pipi, sahih orang basuh. Tapi sideburn, orang perempuan sideburn dia akan letak bersekali dengan rambut kepala ketika dia pakai tudung. Ada orang perempuan pakai tudung, sideburn dia jolok keluar, berjalan kata riti. Tak ada. Dia sideburn, disama dengan misal, disama dengan janggut, disama dengan jambang. Dia akan tumbuh selari dengan rambut kepala. Cuma misal janggut, jambang tak timbul isu sebab dia tak sambung dengan rambut kepala. Dia berasingan. Misal duduk tengah, janggut berasingan dengan rambut kepala, jambang berasingan dengan rambut kepala. Hak tu kita tak semabur, tak tukar. Memang bulu muka. Tapi peseng tumbuh dia sama dengan peseng rambut. Hak tak panjangnya, bulu mata, bulu kening, bulu mata. Padan. Hak tu dia tak gerak. Bulu kening tak bergerak, bulu mata tak bergerak. Kalau orang tu dicukur bulu kening, tumbuh kembali. Tak, tumbuh kan? Orang zaman dulu yang main bulu kening dia halus zaman dulu. Sekarang ni tak ada dah. Sekarang dia lukis pula bulu kening nak jadi besar pula dah. Dulu bulu kening tak? Ni bukan kening tak? Dulu dia nak halus. Sekarang ni dak ni, dia nak besar pula biar jadi macam besar. Dicukur bulu kening, tumbuh tak? Tumbuh semula. Tumbuh setakat mana? Tuhan bubuh setakat sama. Tu. Bukan kata dah bulu kening tak gerak kan? Duduk sama. Cukur, tak tumbuh-tumbuh. Tak, Tuhan buat tumbuh. Lepas dia cukur saja, Tuhan buat tumbuh bulu kening sama macam rambut kepala. Akan jadi panjang sekali dok kerak. Dah. Pandai ni. Siapa yang apabila kita cukur bulu kening yang mengeluarkan bulu kening? Perbuatan Allah. Sebagaimana siapakah yang mengeluarkan
Bulu yang dalam kawasan kepala dan kawasan muka, Allah Ta'ala yang mengeluarkan. Siapakah yang mengeluarkan kuku di jari-jari kita? Allah Ta'ala. Itu dalil kekuasaan Allah Ta'ala. Dalil Tuhan ada, dalil Tuhan kuasa. Tengok, siapa yang buat keluar rambut kita, bulu dalam muka kita, siapa yang buat keluar daripada tangan kita, kuku-kuku, siapa buat keluar? Dalam kulit kepala kita tak ada bulu. Dalam daging muka kita tak ada bulu. Dalam daging tangan kita tak ada kuku. Tapi Tuhan buat keluar. Terkata molek Tuhan keluar. Itu dalil Tuhan ada, Tuhan kuasa. Ramai mana manusia belia-belia, Tuhan tu comel je. Tak ada yang Tuhan buat. Allah sebulan 2 bulan dah ni cukur misal guting janggut kerana dak tambah-tambah. Sebulan 2 bulan dak kerat kuku. Sebab apa? Dak tumbuh kuku. Tak ada dah. Teraturnya Tuhan buat. Tak ada pulaknya bangun pagi tiba-tiba rambut macam apa? Macam hatu pelesik ber. Rambut jerbong. Tiba-tiba tumbuh rambut. Tak ada. Bangun pagi tiba-tiba kuku ni macam langsui apa? Kuku panjang. Ialah langsui dah. Dia kata kau peksa tu. Kan langsui kan? Orang lelaki dia berani, orang dia tak berani. Dia malu sebab dia ada kau peksa langsui. Bukan gitu macam cerita. Cerita budak-budak ni zaman budak-budak. Maknanya bukan kata bangun pagi tiba-tiba kuku panjang. Tak. Tuhan tumbuh. Tu dalil Tuhan ada, dalil Tuhan kuasa. Tapi bulu kening tak. Tuhan berhenti setakat tu. Tiba-tiba dia cukur. Tuhan buat tubik pula. Tuhan tubik berhenti kau dah tu je. Faham tak ni? Tu dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ni hak bahagian muka ni misal janggut, jambang, dia sama dengan rambut kepala. Sama macam mana? Dia sama rambut kepala ni, dia tumbuh sokmo. Tapi tak keliru sebab apa? Sebab dia berasingan daripada kepala. Adapun sideburn orang perempuan, dia jadi tukar dengan rambut kepala. Dia buat macam sekali. Gimana? Tambahan pula sideburn tu memang diletak bersekali dengan rambut kepala. Dia pun beranggapan bahawa sideburn adalah bulu kepala, bukan bulu muka. Jambang bulu muka, janggut bulu muka, misal bulu muka, sama tumbuh dengan rambut kepala. Sama tumbuh lah, sama je lah. Sama je. Tapi tak keliru sebab jelas-jelas bulu muka. Dah sideburn tumbuh mana? Kita muka macam mana muka? Bulat kan? Muka bulat kan? Muka bulat. Duduk mana sideburn? Duduk bahagian kepala ke duduk bahagian muka? Ke kawasan muka ni gini. Kawasan muka ni erong turun ke sideburn, naik semula, turun di telinga. Itu kawasan muka. Ni, erong panggil erong tau. Ni, turun ni. Ni muka. Ni bahagian kepala, naik semula bahagian muka gigi telinga. Ni bahagian kepala, gitu. Tak kena muka orang panggil gitu. Muka ni bulat ni, ni muka. Sideburn tumbuh mana? Tumbuh di kawasan kepala ke tumbuh di kawasan muka? Cerita mudah sangat. Cerita mudah. Basuh muka je bab wudu. Payah apa bab basuh muka? Kawasan muka tak kena. Tak kena kawasan muka. Saya mengajar masa tu dalam orang perempuan ada dalam 5-60 orang. 5-60 orang kita lah orang perempuan.
Bila tanya bak saibeng, seorang je buat keluar. Ambil wuduk ustaz, buat keluar ni ustaz buat keluar. Dia buat keluar saibeng dia tu ditunjuk. Buat keluar lah. Seorang je. Dalam 50-60 orang tu seorang je. Ada ni. Seorang je buat keluar. Ditunjuk buat keluar. Bukan buat keluar, ditunjuk buat keluar seorang je. Lepas tu tanya orang ramai-ramai, mana orang lain? Buat keluar ke tak? Sebab ada contoh dah seorang. Apa pula ustaz dah buat keluar. Dia kata sebab kepala kan. Kepala dia bubuh rambut kepala, bulu kepala. Seramai-ramai 50 orang tu seorang sahaja. Seorang masa itulah. Kalau ada orang lain dia buat keluar juga disenyak tu mungkin ada. Tapi hak bunyi seorang je. Hak lain-lain tak buat keluar. Ini berkait dengan sah batal wuduk. Sah batal wuduk berkait dengan sah batal sembahyang. Berkait dengan sah batal tawaf. Ada ni. Berkait dengan sah batal sembahyang, berkait dengan sah batal tawaf. Tapi tak apalah tawaf tu. Tawaf tu mazhab Hanafi tak syarat suci daripada hadas. Tak apalah. Mazhab Hanafi tawaf tak macam sembahyang. Kita mazhab Syafi'i tawaf macam sembahyang. Suci daripada hadas dan suci dan najis. Kita mazhab Syafi'i tawaf macam sembahyang. Mazhab Hanafi tak. Mazhab Hanafi tawaf tak syarat suci daripada hadas. Tak ada wuduk pun boleh tawaf. Mazhab Hanafi. Tak apalah hak tu. Hobat tawaf tak apalah. Wuduk tidak sah, tawaf tetap sah mazhab Hanafi. Semayang macam mana? Ini bukan benda kecil ni. Benda apa ni? Benda berkait dengan rukun wuduk saja. Bicara basuh muka saja. Basuh sekalian kawasan muka. Termasuk daging ke, bulu ke yang tumbuh di kawasan muka, wajib kena basuh. Anggaplah ke. Dah saibang tumbuh di kawasan muka ke kawasan kepala? Kawasan muka. Tiba-tiba tak basuh. Gimana? Adalah orang mengaji, orang lelaki. Dia pun mesej ke puang dia. Mesej. Saibang basuh kedok. Dalam kelas dia mesej. Dia jadi berat kalau tak basuh. Dia kata bini dia berdosa lah dianya sebab tak ajar. Dia mesej. Mesej opang dia, basuh dak saibeng. Pening opang dia. Tak nak jawab lah gapo dia pulak ni. Saibeng basuh kedok. Saibeng basuh kedok. Bini tak nak jawab. Tak faham soalan. Yang suaminya tu masa ikut kelas tu dia takut. Dia takut. Macam mana ni saibeng ni opang isteri dia. Lelaki tak ada isu. Lelaki tak ada masalah saibeng, pendek dia. Perempuan masalah. Balik-balik tak basuh juga. Sekolah agama. Bini sekolah agama, tak lelaki kalau menengah biasa je. Tak basuh juga. Orang nak kira. Bayangkan 50-60 orang, seorang je tunjuk buat keluar ustaz saibeng wajib kena buat keluar ustaz itu bulu tak tumbuh dalam kawasan muka. Seorang je. Masa tu kok kejut dah lah bab semayang ni tak sah wuduk, tak sah semayang. Saya pun pergi pondok. Almarhum tu saya masih lagi ada, almarhum Baba Najmuddin. Saya pun tanyalah Baba macam mana ni orang perempuan ni, seramai-ramai orang perempuan ni tak ada seorang je berwuduk saibeng dia basuh. Berwuduk saibeng dia basuh. Seorang je. Lepas tu macam mana tu? Ni bab sah batal wuduk ni sebab sehelai bulu yang tumbuh dalam kawasan muka. Bila kita tak basuh, tak sah wuduk kita. Al-Mutugu kata dimaafkan sebab perkara ni perkara yang haluh-haluh, dia kata daqaik, perkara haluh-haluh. Yang mana orang perempuan ni terkadang walaupun belajar sekalipun sebut saibeng kena basuh, saibeng kena basuh. Sekarang ni tak apalah, dia buka pintu, buka tabir, buka lasir.
Masjid pula kawasan perempuan ada TV boleh nampak. Ni side burn ni kena buka. Kena waktu big ni kena basuh. Side burn ni kena basuh. Tapi kalau tutup rapat, nampak ni side burn kena basuh. Side burn basuh nampak? Tak nampak. Anda ni. Dahlah kalau hak tabir tutup rapat masjid-masjid kan. Tapi sekarang ni tabir dia buka. Kalau tak buka tabir pun dia ada TV kawasan perempuan. Pandai. Apa yang ditunjuk oleh ustaz yang mengajar, rupanya dia tengok. Jadi mana kalau pegang ni saibeng ni, mana boleh nampak. Tapi kalau biasa ngaji kapung tak nampak. Almarhum tu kata dimaafkan kepada orang jahil kerana perkara yang halus-halus. Saya bukti setakat tu je. Dok tanya kita, dok tanya apa dah. Sebut kata dimaafkan, Allah mujunya lah. Balik ceritalah dimaafkan. Sah semayang. Orang perempuan ada tu ustaz dok lena tidur, makan pun puasa dia Allah, semayang tidak sah. Semayang tidak sah, faham dok ni? Bukan kecil-kecil. Saya pun muju sungguh-sungguh, siapa ke kitab mana pun tak minta. Lepas tu kata maaf, alhamdulillah. Maaf kerana benda dia halus. Tapi jahil tu berdosa. Bukan maaf kerana jahil. Jahil itu dosa. Maaf kerana benda tu benda yang halus-halus. Gitu je. Semayang sah, wuduk sah, semayang sah. Tapi jahil itu tidak dimaafkan. Jahil itu tidak dimaafkan. Jahil pula, jahil tak kena bulu kawasan muka. Komang tau. Sebab apa? Sebab cyber ni dia duduk sekali dengan rambut, pakai tudung sekali dengan rambut. Masa berwuduk tak ada wak keluar pun. Wajib kena wak keluar. Walaupun perempuan kadang-kadang dia kerak. Apa dia kerak? Kerak pun tetap ada umbi. Cuma mudah basuh. Kalau tak kerak, rambut panjang, cyber panjang, basuh cyber, basuhlah baju. Jawapan dia. Jadi perempuan biasa kadang-kadang dia pun kerak. Dia pun kerak. Biar dia pendek tapi tetap ada. Kena jaga molek. Dan di antara orang ni cerita orang tua-tua. Ustaz, saya ada kawan-kawan yang sebut kata belajar dia jebeh. Sebut kata belajar dia pandai dah. Sebut kata belajar dia pandai dah. Cara nak menyedarkan, cara mana? Dia bertanya, dah kamu pandai? Kamu ambil wuduk, kamu basuh dak saibang? Ni sama orang tua ni. Basuh dak? Apa nak basuh? Dia kan kepala. Mayam kamu tidak sah. Dia rembah lalu. Pandai, jahil kamu. Wuduk kamu tidak sah, semayang kamu tidak sah, tawaf kamu tidak sah. Dia sekali dengan tawaf. Biar mak haji ni gelpo. So belajar dia tak ambuh. Dia belagak dia pandai. Orang tua ni. Tapi sombong, belagak pandai. Kawan dia ni nak nyedarkan, saibang basuh dak. Memang tak basuh dia kata. Wuduk tidak sah, semayang tidak sah, tawaf tidak sah, mak haji kamu tu tak ada lagi sebab tak sah. Oh barulah gitu. Lah jahil. Tapi dia tahu dah, maaf tu dia tahu dah, tapi tak cerita. Sebab apa? Sombong sangat. Lepas tu tawaf pun tak sah juga. Kan mazhab Nabi tak apa kan? Tak cerita mazhab Nabi. Biar dia sedar mak haji tak sah. Mak haji tak sah sebab tawaf wuduk tak sah. Apa ni dia nak bagi sedar kepada orang sombong yang bila disebut kata belajar fardu ain. Allah belajar bab wuduk, belajar bab air, belajar bab tayamum, belajar bab hiknipah, belajar bab semayang. Tak pandai-pandai lagi ke dia orang sombong. Jadi cara nak menyedarkan dicerita bab saibeng. Memang kebanyakan orang kita tak basuh. Pandai ni. Saibeng ni jaga molek. Bulu kening, bulu misai, bulu mata tak ada masalah. Hak dua tali tudung ni, dua tali tudung, arik, jambang tak ada masalah. Yang nak kena jaga adalah saibeng. Hak tumbuh di dalam kawasan muka. Dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh bulu janggut. Bagi pada hak bulu yang tumbuh dalam kawasan muka, di antaranya adalah bulu janggut.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.